Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhuri wal afat fihi khair wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempena kita berada di bulan yang penuh barakah ini, marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan setiap suruhannya serta meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan takwa yang dibina dapat memberi kebahagiaan bukan sahaja untuk kehidupan kita di dunia, bahkan juga di akhirat kelak. Marilah kita menghayati khutbah hari ini yang bertajuk Bersama Jayakan Tarbiyah Ramadan. Mimbar ingin mengingatkan sidang jemaah sekalian agar terus menjaga SOP dalam semua program dan aktiviti, terutama di masjid dan surau ketika fasa peralihan ke endemik ini. Semoga kehidupan kita sentiasa di bawah lindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Bulan yang amat bermakna bagi seluruh umat Islam. Pada bulan yang penuh keistimewaan ini, bermakna kita dituntut untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Sesungguhnya, kefarduan puasa adalah satu wasilah untuk mendidik diri manusia supaya terus tunduk dan patuh demi mencapai ketinggian takwa yang hakiki. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Bagi memastikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik, marilah kita berusaha sedaya upaya menghidupkannya dengan pelbagai ibadah dan amalan kebajikan. Ambillah peluang untuk mengimarahkan masjid dan surau melalui solat fardu berjamaah, solat sunat rawatib dan seumpamanya. Berniat iktikaflah sepanjang berada di masjid, kerana ia amat dituntut untuk dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Selain daripada ibadah puasa di siang hari, hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan qiyam pada malam-malam Ramadan melalui solat Isya dan solat sunat tarawih secara berjemaah. Berusahalah untuk istiqamah melaksanakan sehingga ke penghujung Ramadan. Di samping itu, manfaatkanlah keberadaan kita di bulan mulia ini untuk menyuburkan amalan bertadarus Al-Quran, sama ada sesama ahli keluarga, rakan sekerja, jiran tetangga, anak Korea dan sebagainya.
Jadikanlah Ramadan kali ini sebagai pendorong untuk kita terus istiqamah menghidupkan Al-Quran. Lebih-lebih lagi pada masa kini, terdapat banyak aplikasi Al-Quran pada telefon pintar. Sesungguhnya, memberi makan orang yang berpuasa juga amatlah besar ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru marilah kita menghurulkan bantuan dan pertolongan dalam apa jua bentuk, terutamanya memberi juadah untuk berbuka puasa. Ambillah peluang memberi juadah berbuka puasa yang halal lagi baik, berkualiti, bersih dan disukai kepada jiran tetangga, golongan yang terlantar, geladangan, fakir miskin dan lain-lain. Di samping elakkan berlaku pembaziran makanan dengan memastikan sumbangan makanan dapat disalurkan dengan betul. Hulurkan apa jua sumbangan dana dan infak ke tabung Ihya Ramadan di masjid dan di surau dalam karya kita atau di mana-mana sahaja demi kerancakan aktiviti pengimarahan di sepanjang bulan yang mulia ini. Mengambil peluang di bulan yang mulia ini, marilah kita memelihara hubungan silaturahim sesama ahli keluarga dan sanak saudara. Lebih-lebih lagi kepada kedua ibu bapa, serta hubungan persaudaraan sesama jiran tetangga, rakan taulan dan sahabat handai. Hindarkan segala perbuatan dan perlakuan yang boleh menjelaskan pahala puasa, yang boleh menjejaskan pahala puasa, seperti umpatan, celaan dan sebagainya, sama ada melalui pertuturan atau coretan di media-media sosial. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, yakni dusta dari serta mengamalkannya, maka Allah tidak berhajat orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kerancakan kita menjayakan Ramadan dengan amal ibadah, aspek pemilihan makanan untuk berbuka dan bersahur juga haruslah diutamakan. Justru mimbar mengambil kesempatan untuk mengingatkan para jemaah sekalian untuk mengambil berat aspek halalan thayyibah, tidak mengandungi unsur syubhah, selamat dan bersih makanan ketika membeli juadah di permis atau bazar Ramadan. Belilah makanan daripada peniaga yang mengamalkan kebersihan dan utamakan makanan yang berkhasiat untuk memberikan kesihatan kepada tubuh badan supaya dapat menunaikan ibadah dengan baik, khusyuk dan sempurna. Bagi yang berbuka puasa di permis makanan, restoran, hotel dan sebagainya, pastikan ianya bersih dan mempunyai sijil halal yang dikeluarkan oleh JAKIM. Sedarlah bahawa mencari yang halal bukan pada aspek pemilihan makanan sahaja, tetapi sumber pendapatan juga mestilah halal, iaitu bebas daripada unsur-unsur haram seperti rasuah, penyelewengan, penipuan, penyalahgunaan kuasa, riba dan sebagainya. Di samping itu, jagalah adab sopan, berpakaian menutup aurat, dan jangan sekali-kali meninggalkan solat maghrib kerana leka dan sibuk dengan menyantap juadah berbuka puasa. Bagi peniaga dan pengendali makanan, amalkan penyediaan makanan yang bersih dan suci, serta pastikan bahan mentah yang digunakan adalah segar, bersih dan berkualiti. Ingatlah bahawa kejujuran dalam penyediaan makanan adalah satu tanggungjawab yang besar. Janganlah hanya mengejar keuntungan semata-mata. Tindakan kompaun boleh dikenakan ke atas pengendali makanan yang gagal memenuhi peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009 atau undang-undang di bawah pihak berkuasa tempatan. Sebagai Muslim, peliharalah adab sopan dan pakailah pakaian yang menutup aurat.
walaupun sesibuk mana sekalipun, janganlah mengabaikan solat fardu, terutama solat asar dan maghrib, yang menjadi saat kemuncak kehadiran pengunjung untuk membeli juadah berbuka puasa. Biarpun penat mencari rezeki, solat tarawih janganlah ditinggalkan demi meraih tawaran mega Ramadan. Melihat kepada peningkatan kes jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut, HNFD khususnya di wilayah persekutuan, mimbar mengajak sidang jemaah sekalian, terutama ibu bapa, untuk mengambil tahu mengenai penyakit ini dan segera membawa anak-anak mendapatkan rawatan sekiranya terdapat gejala-gejala ringan seperti demam, ulcer di mulut serta ruam lepuh pada tangan dan kaki. Penyakit ini juga berisiko menyebabkan komplikasi seperti radang otak, paru-paru dan jantung. Lazimnya penyakit ini berlaku dalam kanak-kanak yang berusia kurang daripada 5 tahun. Namun, jangkitan kepada golongan dewasa juga boleh berlaku. Perlu diingat, virus penyakit ini terdapat pada air liur, hingus dan najis. Ia mudah tersebar melalui sentuhan langsung dan sentuhan pada permukaan yang tercemar dengan virus tersebut. Justru, ibu bapa perlu mengambil langkah waspada dengan memantau tahap kesihatan anak-anak sebelum dihantar ke taska, tadika atau rumah pengasuh. Bagi pihak pengusaha tadika, taska dan pengasuh, lakukanlah proses disinfeksi di permis untuk mengelakkan berlakunya jangkitan dan menghentikan penularan penyakit ini. Sentiasalah mencuci tangan dengan bersih sebelum menyentuh kanak-kanak lain. Elakkan mereka berkongsi barang atau pakaian. Amalkan etika batuk dan bersin dengan betul serta asingkan kanak-kanak yang bergejala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dan keluarga daripada sebarang penyakit yang memudaratkan. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah pada minggu ini, khatib ingin menekankan beberapa kesimpulan sebagai pedoman buat kita semua. Yang pertama, kepaduan puasa adalah satu wasilah untuk mendidik diri manusia supaya terus tunduk dan patuh demi meraih habuan takwa yang hakiki. Yang kedua, jayakan tarbiyah Ramadan dengan pelbagai aktiviti pengimarahan bagi meraih kemanisan ibadah serta menjadikan Ramadan kita lebih bermakna. Dan yang ketiga, utamakan pemilihan makanan yang menepati halalan tayyibah, tidak mengandungi unsur syubhah, selamat dan bersih, serta pilihlah makanan berkhasiat untuk menjamin kesihatan supaya dapat menunaikan ibadah dengan baik, khusyuk dan sempurna. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal saleh dari lelaki ataupun perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.